Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ariza Abdullah dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Tales B akan membincangkan sedikit sebanyak tentang isu perkauman di Malaysia. Sebelum itu, perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Kirtiga, saya sendiri Nurul Ain Nabilah, Wan Khairul Hakim, Dina Maisarah dan juga Brenda Ricky. Jadi, kita mulai pembentangan ini dengan pengenalan. Isu perkauman adalah satu isu yang sudah dianggap biasa berlaku oleh masyarakat kerana ianya bukan hanya terjadi di Malaysia tetapi di negara-negara lain juga. Sama ada kita sedar atau tidak, isu ini sering diperkatakan kerana ianya sentiasa berlaku dan akan menyebabkan keamanan sesebuah negara terjejas kerana berlakunya pelbagai perbalahan, salah faham dan persengketaan. Oleh itu, kajian kes ini akan membincangkan sedikit sebanyak tentang isu perkauman yang berlaku di Malaysia. Dan kami telah memilih isu tulisan Jawi yang berlaku pada awal tahun 2020 ini sebagai topik perbincangan ini. Seperti yang kita ketahui, isu perkauman ini bukanlah satu perkara yang baru dan memang banyak berlaku di Malaysia. Oleh kerana Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat daripada pelbagai agama, bangsa dan berbilang kaum. Tetapi kita perlulah tahu dan fahami bahawa majoriti penduduk di Malaysia adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Isu tulisan Jawi yang berlaku di Malaysia pada awal tahun 2020 baru-baru ini telah mendatangkan kemarahan oleh orang-orang Melayu kerana sepatutnya hak dan kedudukan tulisan Jawi dihormati dan bukannya dijadikan bahan permainan. Jawi adalah satu tulisan untuk bahasa Melayu dan telah termaktub di dalam Perlembagaan Perkara 152 yang menyebutkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara ini. Bahasa kebangsaan bermaksud bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan rasmi yang perlu digunakan dalam urusan kerajaan serta kenyataan umum. Terdapat dua tulisan dalam bahasa Melayu iaitu tulisan Jawi dan juga Rumi. Kedua-dua tulisan ini digunakan secara bersama. Kemarahan dan perbalahan ini tercetus kerana bantahan yang dibuat oleh persatuan-persatuan lembaga pengurusan sekolah Cina untuk menolak penggunaan tulisan Jawi dan tulisan khat di sekolah-sekolah. Sedangkan tulisan Jawi adalah identiti negara dan ianya adalah tulisan kebangsaan. Jika kita memahami aspek akar, maka tidak akan timbul aspek pertikaian kerana negara kita berakar umbi daripada tanah Melayu dan penggunaan tulisan Jawi ini telah dipraktikkan sejak zaman dahulu lagi dan merupakan identiti negara. Seterusnya, saya serahkan kepada Dina untuk membentangkan tentang falsafah. So next, saya akan terangkan tentang falsafah yang terdapat dalam isu tulisan Jawi di Malaysia ni. So yang pertama ialah falsafah sosial di mana membincangkan kajian tentang tingkah laku sosial dan tafsiran masyarakat dan institusi sosial dari segi nilai-nilai etika dengan tidak mengambil kira hubungan empirikal. Kita sebagai rakyat yang hidup dalam berbilang kaum perlulah menghormati antara satu sama lain agar tidak berlaku perbalahan yang akan menyebabkan jurang perkauman antara kita. Yang kedua ialah falsafah etika di mana ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Kalau dilihat dalam isu ini, tulisan Jawi dibantah pihak yang berkaitan kan. So seharusnya kita sebagai rakyat ataupun pemimpin, kita kena sedar dan berpandangan baik terhadap tulisan Jawi kerana tulisan Jawi adalah identiti negara kita Malaysia serta tulisan Jawi ini juga adalah tulisan kebangsaan bagi negara kita Malaysia. So yang ketiga ialah falsafah politik di mana falsafah politik ni membincangkan bagaimana untuk mencapai suatu pemerintahan yang ideal yang menekankan tentang kebahagiaan, pemerintahan yang baik, keadilan yang menyangkut pada pemerintah dan juga rakyat. Pemimpin tak sepatutnya memperhangatkan lagi isu tulisan Jawi ini semata-mata untuk menaikkan nama mereka dalam parti politik. Pemimpin yang bersifat baik semestinya akan dicontohi oleh rakyatnya. Namun sebaliknya kalau pemimpin itu menunjukkan teladan yang tidak baik, sudah pasti ianya akan menyalahkan lagi kelemahan pemimpin tersebut. Yang terakhir ialah konsep insan dan jeri di mana manusia diberikan akal fikiran untuk berfikir perkara yang baik dan perkara yang buruk. So dalam isu tulisan Jawi ini, kita sebagai masyarakat perlulah berfikiran rasional untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan atau isu yang sedang hangat dibincangkan.
So kalau dalam kalangan pemimpin parti politik pun isu ini sudah hangat dibincangkan, kita sebagai rakyat tak perlulah menghangat-hangatkan lagi isu tersebut, sebab keamanan negara takkan tercapai pun kalau kita bertindak sedemikian. Okay, so next saya akan serahkan pembentangan ini kepada Q3. Seterusnya, kesan isu tulisan Jawi menurut perspektif falsafah. Terdapat beberapa kesan yang akan timbul daripada isu tulisan Jawi ini di Malaysia. Antaranya ialah tulisan Jawi ini adalah untuk memperkenalkan tulisan kad bagi meningkatkan pengetahuan murid mengenai aspek seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu. Tulisan kad merupakan pengisian tambahan yang relevan untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Sehubungan itu, ia bukan satu pembelajaran komprehensif untuk menguasai Jawi. Tambahan pula, tulisan Jawi juga telah diajar di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK melalui mata pelajaran Bahasa Melayu sejak tahun 2015 lagi. Kad dan tulisan Jawi adalah seni yang tidak mempunyai kaitan dengan aspek keagamaan. Kerajaan tidak pernah mengalang kaum lain mengamalkan penulisan bahasa ibunda masing-masing yang menjadikan negara ini istimewa dalam kepelbagaian. Oleh itu, masyarakat kaum bukan Melayu tidak perlu berfikir negatif dan risau tentang pembelajaran tulisan Jawi di sekolah. Ini kerana pembelajaran tulisan Jawi ini adalah salah satu inisiatif yang efektif dilaksanakan oleh kerajaan untuk generasi muda di Malaysia. Selain daripada itu, kesan tulisan Jawi juga adalah untuk memartabatkan kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan mengikut acuan dan citra tersendiri. Kita perlu menerima perubahan ini dengan minda terbuka selaras dengan Malaysia baru. Tidak perlu beremosi tentang isu tulisan Jawi ini. Hal ini kerana mempelajari tulisan itu tidak akan menggugat pegangan agama seseorang. Ramai cerdik pandai yang menguasai pelbagai bahasa di dunia tetapi tidak pula mengubah pendirian terhadap agama mereka. Perkara ini dilakukan dengan penuh kesedaraan bahawa tulisan dan seni kad ini adalah khazanah Malaysia. Anak-anak kini, malah segelintir orang Melayu sendiri pun sudah melupai tulisan Jawi dan kad yang menjadi aspek seni. Usaha ini adalah transformasi pendidikan yang dibentuk dalam misi kerajaan baru untuk mengantarabangsakan lagi segala khazanah yang kita mula lupakan. Sebagai contohnya, negara jiran kita di utara mewajibkan bahawa bahasa Siam kepada semua pelajar, baik berdarah Siam atau Tionghoa, menjadikan negara mereka mempunyai identiti dan citra yang unik. Wujudnya keseragaman dan berkongsi nilai yang sama seperti yang berjaya dilakukan di Indonesia. Di sinilah wujudnya kepelbagaian dan kesaksaman. Mungkin juga pada masa akan datang tulisan dan kaligrafi China dan Tamil boleh diperkenalkan, menjadikan pembelajaran suatu yang menarik. Oleh itu, semua masyarakat haruslah berganding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni. Okey, seterusnya kita sambung dengan solusi. Kempen dan program sudah menjadi kebiasaan bagi kita, bagi untuk rakyat Malaysia. Untuk permasalahan perkauman seperti yang kita sedang lihat dalam dunia sekarang ni, dalam Malaysia sendiri kita dah tengok selalu sangat tengok, iaitu sekolah-sekolah buat program itu, buat program ini, dan juga kempen, berbagai jenis kempen dan pertandingan atau benda-benda yang seperti kebiasaan kita tengok. Kita alami benda tu almost hampir setiap tahun di sekolah sehinggalah di universiti. Jadi benda itu menjadikan satu benda yang kebiasaan dan tak memberi satu impak yang besar. Apa yang kita perlu lihat dekat sini adalah kita perlu mulakan daripada rebungnya lagi. Daripada kecil, anak-anak kecil lagi. Iaitu kita perlu gabungkan semula sekolah-sekolah yang di mana pada zaman penjajahan dahulu, penjajah telah asingkan kita mengikut bangsa-bangsa yang tersendiri. Dengan adanya sekolah wawasan, bagi base up daripada yang kami telah penyelidikan kami, sekolah wawasan tidak memberikan impak yang besar. Kerana seperti saya sendiri, saya juga dahulu masuk pada sekolah wawasan dahulu. Sekolah wawasan dia memecahkan kepada 3 sekolah mengikut bangsa. Mereka langsung tidak bergabung sama sendiri, tidak bergabung setiap bangsa di dalam satu kelas.
itu adalah salah satu benda yang buruk, impak yang buruk kepada anak-anak. Kenapa? Dia telah memisahkan kita kepada 3 bangsa yang menyebabkan kita sehingga ke dewasa kita langsung tidak bergaul sesama bangsa yang lain. Kita perlu gabungkan setiap sekolah menjadi satu bangsa yang sama. Di situ kita akan membuatkan satu komunikasi yang sama, iaitu menggunakan bahasa Melayu. Seperti kita dapat lihat contoh negara luar kita, negara jiran kita, iaitu Indonesia. Indonesia dia menggabungkan setiap bangsa di dalam satu sekolah yang sama. Cina dan juga Indonesia. Kebanyakan di negara diorang, kebanyakannya ada Cina. Orang yang berbangsa Cina di Indonesia juga menggunakan komunikasi bahasa Indonesia. Di situ diorang tidak ada apa-apa penghalang pada diorang untuk bergaul sama sendiri. Diorang menganggap semuanya sama. Kenapa? Sebabkan bahasa yang diorang guna. Diorang menggunakan bahasa Indonesia. Orang Cina juga menggunakan bahasa Indonesia. Okey, antara hikmah yang dapat kami perolehi daripada tajuk yang dibincangkan ialah yang pertama, kepelbagaian agama, budaya dan adat resam perlu dihormati. Yang kedua ialah dapat menambahkan ilmu tentang isu semasa yang pernah berlaku di Malaysia. Yang ketiga ialah mempelajari tulisan Jawi tidak akan menggugat pegangan agama seseorang. Yang keempat ialah setiap jawatan yang diberi perlulah dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. Yang kelima ialah rukun negara amat penting untuk difahami dan diamalkan dalam diri setiap insan. Yang keenam ialah perpaduan masyarakat amat penting dalam menjamin keamanan dan keharmonian negara. Dan yang terakhir ialah menghargai keunikan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia. Okey, rumusan yang dapat kami perolehi daripada tajuk yang dibincangkan ialah Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian budaya dan bangsa. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Secara umumnya, ketidakpuasan hati antara kaum dalam sesebuah negara bukanlah suatu perkara yang asing. Persoalannya, bagaimana kita menangani isu ini secara berhemah agar kita dapat meluahkan perasaan hati tanpa menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Okey, so next kita beralih kepada sesi soal jawab. Sebelum kita menamatkan pembentangan kita teruskan dengan sesi soal jawab. Okey, di sini ada 3 soalan. Soalan yang pertama, apakah falsafah yang terdapat dalam isu yang dibincangkan? Soalan kedua, mengapakah isu ini tercetus? Soalan ketiga, apakah makna tulisan Jawi dari sudut pandangan anda? Okey, itu saja soalan dia. Mungkin anda semua boleh masukkan ke dalam WhatsApp grup kelas kita dan memberitahu apa pendapat kalian terhadap 3 soalan yang kami berikan ini. Sekian, terima kasih.